berdasarkan data, okay. And forecasting error, yang ni mungkin kita tak lihat sangat introduction, okay. Definition of forecast. Okay. Ni based on Stevenson. Okay. Stevenson said that forecast is a statement. Okay, forecast is a statement about the future value of a variable of interest such as demand. Pada demand tu antara benda yang penting lah dalam industri engineering. Satu penyataan berkaitan dengan nilai-nilai masa hadapan, nilai variable masa hadapan. Okay, yang penting seperti permintaan, a statement about the future value of variable of interest such as demand. Dia demand ni sangat penting lah dalam industri engineering sebab dia berkaitan dengan production. Okay, production. Kalau tak ada demand, kalau demand equal to zero, jadi tak ada mana production kan. Kita pun dah belajar tentang apa, total cost. Total cost apa? Equal to fixed cost plus variable cost. Kalau demand equal to zero, tapi fixed cost tak ada, tapi variable cost is equal to zero. Hazer and Render pula, dia tak fokus kepada a statement. Kalau Stevenson kata forecasting is a statement about future value of variables such as demand jadi kalau based on Stevenson ni, a statement about future value tu, siapa yang memberi statement kan? Maksudnya statement tu adalah statement yang kuat. Maksudnya statement yang telah keluar kepada berita kan, portal berita. Kalau kat Malaysia ni yang dipercayai apa, Awani lah, Awani. Tapi Awani pun kadang-kadang ada error, dia tarik balik dia punya apa ni, berita. Tapi boleh dipercayalah kalau Awani keluar, okey. Tapi kalau statement tu melalui WhatsApp je, Facebook kan, tak berapa lah, tak berapa. Tapi kadang-kadang dia nafikan tapi benda tu betul. Tapi maksudnya statement yang macam tu kita tak nak. Kita nak statement yang keluar dekat berita lah, portal berita. Okay, Hazer and Render, dia kata forecasting ni is not focus on statement, but forecasting is a process. Okay, it's process of prediction a future event. Bagaimana suatu satu ramalan tentang future event, satu proses. It's not a statement, but it's a process. It's a process. Macam mana proses meramal tu berlaku, process of prediction. Macam mana proses anggaran tu berlaku. Okay. Jadinya Hazer and Render ni lebih kepada mathematics lah. Dia lebih kepada mathematics. And forecast affect decision in various activity. Terutamanya accounting and finance. Kan kita nak beli mesin ke, kan kita perlu kalau demand tu tinggi, apa yang kita nak buat? Kita nak kena increase daripada capacity macam mana kan? Semua tu memerlukan kepada finance lah. Okay. And about human resource, keperluan kepada pekerja. Okay. Marketing, kalau demand, kita tengok demand tu menurun kan, kita fokus demand pada tahun hadapan ni mungkin menurun kan, mungkin menurun. Jadi apa yang perlu dibuat? Mungkin marketing kena kerja lebih lah, kena buat strategi macam mana supaya yang turun tu kita dapat maintain ataupun dapat meningkatkan sedikit lah kan daripadanya. Contoh kalau kereta, masa dia keluar tu memang cantik lah, memang bukan cantik. Kereta masa baru keluar tak cantik sebenarnya. Kereta dia ada model baru kan, model baru dia keluar, biasanya dia tak ada skirting, skirting tak ada, kadang-kadang spoiler pun tak ada, spoiler, back spoiler tu pun tak ada. Dia asas dia bagi kan,
harta asas. Tapi waktu tu orang beli dengan banyak. Dia kata model baru je tak nampak modelnya, dia tutup gambar. Tutup selindung pakai apa ni kita panggil, yang canvas hitam tu kan, atau kelabu. Tapi orang beli kan waktu tu. Dia buka seketing tak ada. Dia punya spoiler tak ada. Tapi waktu tu tinggi. Tapi bila dah stable, semua orang pakai kan, dekat jalan raya, tengok dah pakai kan. Lepas tu demand tu turun. Sebab apa orang dah tengok, tak best rupanya kan. Tak best. Orang lain pun macam tak nak belilah, tak nak beli tak nak beli. Dalam setahun, 2 tahun, naik 2 tahun orang dah tak nak beli. Okey, waktu tu dia pasang apa? Kita panggil apa? Skirting skirting, spoiler, buat garisan merah kan. Ada warna oranye pula, macam bumblebee ada warna oranye, garisan-garisan. Tu supaya orang beli kan. Supaya orang beli. Itulah maksudnya marketing tu dah mula bekerja. Sebelum tu marketing dengan cara lain lah. Dia news kan. Jadi marketing ni sentiasa bergerak lah. Kemudian management information system, komputer lah. Komputer apa benda tu. And operation. Operation ni yang dalam dalam production lah yang kita belajar. Nak buat production line apa semua kan. Layout dia. And product and service design. Ni maksudnya betul lah. Seperti kita punya yang kita belajar layout dan sebagainya tu. Jadi fokus ni penting lah sebenarnya. Selalu benda-benda yang penting. Kalau benda tak penting kita tak fokus lah. Forecast rarely perfect because of randomness. Tapi dia punya trend tu dia ikut lah sebenarnya. Kalau dia kata tahun depan tu harga kereta turun, boleh jadi akan turun lah sebab dia bergantung kepada apa ni, satu statement kan. Statement ke Stevenson tu kata betul lah. Satu statement yang penting kan. Cuma dululah saya nampak satu statement tak betul juga. Dia kata pada satu masa tahun berapa lah gitu, harga emas ni akan meningkat sehingga RM500 per gram. Tapi sampai sekarang pun tak meningkat lah saya tengok. Tu maksudnya statement yang mengarut je lah kan. Statement dia mengarut juga bukannya betul je. Forecast more accurate for group versus individual. Maksudnya kalau forecast tu dibuat oleh group group of business, lebih penting, lebih berkesan lah, ataupun lebih tepat, lebih berkesan berbanding individu. Contoh individu tu yang cakap tu memang orang power lah. Contohnya apa? Perdana Menteri ke cakap kan, ataupun seorang yang terkenal lah dalam satu bidang. Dia cakap sesuatu tapi tak semestinya betul dia cakap kan. Tapi orang percayalah, maksudnya dia punya kata tu kuat. Kalau dia kata satu masa nanti emas RM500 per gram, oh betul. Jadinya orang pun berebutlah sekarang ni. Contoh emas tengah 200 lebih mahal kan, tapi orang tetap beli juga, beli. Nanti satu hari akan naik 500, orang percaya kan. Tapi tu tak tepat sebenarnya, tak tepat berbanding dengan grup. Grup ni mata satu dunia cakap macam tu. Satu dunia. Memang lumbung emas apa dekat Afrika ke, dekat Amerika ke kan. Dia kata dulu Malaysia yang lumbung emas lumbung emas banyak kan. Jadi lumbung emas banyak Malaysia dulu kata. Yang paling banyak lah kan. Sebab sekarang ni dekat China pun ada kan lumbung emas kan. Jadi lumbung emas ni kalau banyak tapi lepas tu habis juga kan. Orang kata beli emas lah selamat kan. Tak selamat pun, orang dulu dah buktikan tak selamat Maksudnya ada ratus kilo emas ke, 1000 kilo emas ke pun tak selamat juga. Sama aja. Forecast accuracy decrease. Forecast accuracy decreases
as time horizon increase. Maksudnya dia punya ketepatan tu semakin tak tepat apabila fokus tu untuk masa yang panjang. Betul lah tadi, kalau kita fokus untuk 5 tahun akan datang, dia jadi tak tepat lah kan. Boleh jadi tepat tapi boleh jadi tak tepat. Berbanding kita fokus untuk tahun hadapan. Mungkin tahun hadapan tu dia punya isu tu masih lagi panas kan. Dia punya isu. Kalau sekarang ni fokus apa? Mungkin vaksin lah kan. Dia kata vaksin maksudnya. Tapi tak tahu juga vaksin sekarang ni dah inject pun dia keluar varian baru kan. Nampaknya tak berkurang pun kan. Belum lagi nampak kesan dia. Kan? Jadinya dia boleh jadi berubah lah tu Kalau dulu dia mungkin anggarkan bahawa permintaan vaksin tu akan meningkat. Tapi kalau orang dah tak percaya kan, macam mana akan datang kita tak tahu Setahun akan datang kita boleh fokus lah. Tapi kalau 2 tahun lagi, kita pun tak tahu macam mana. Okey tadi uses of focus dalam accounting, okey dalam finance ni semualah. Okey, ni contoh lah. In accounting, to estimate the profit or cost. Dalam finance, to cash flow and funding. Nak buat apa pinjaman ke dan sebagainya. Kalau human resource ni kita nak tambah pekerja ke, kita nak bagi dia tahap tetap ke ataupun kontrak ke kan, ataupun kita kena buang pekerja ke kan. Semua tu benda yang kita dah lihat semasa apa ni, semasa pandemik tu, semua tu kita dah lihat bahawa apa, company terpaksa buang pekerja terpaksa buang pekerja. Tapi apabila permintaan tu meningkat balik, dia ambil balik pekerja. Tapi waktu tu dia untung lah. Waktu dia sack tu gaji orang dah besar. Tapi bila dia ambil baru, gajinya kecil. Dia tak ambil gaji yang besar tu kan. Pada gaji yang asas balik dia ambil kan. Kalau macam pilot kata kan, pilot bila dia dah tak jadi pilot, maksudnya dah kerja kan 10 tahun ke kan, 10 tahun, 15 tahun jadi pilot. Apa tu, berhenti kerja lah kan, berhenti kerja. Tapi nanti bila syarikat kapal terbang mula maju balik, permintaan tinggi balik, orang boleh terbang, dia tak ambil balik pilot tu, dia tak ambil, dia ambil pilot baru. Pilot baru. Pilot baru dapat gaji yang anu kan, dan dia anggap fresh lah kan. Okey, jadinya yang lain-lain tu lah. Yang lain-lain tu seperti yang ni lah. Okey, element of a good forecast. Kalau forecast yang sebenarnya yang dikehendaki adalah tepat pada masanya. Timely. Okey, timely forecast. Itu yang paling utama lah. Maksudnya kita nak forecast tu sekarang kan. Bukannya akan datang. Maksudnya pada masa yang tepat. Forecast tu dapat dihasilkan. Dan kedua penting adalah accurate. Accuracy dia. Ketepatan. Dah masa dia tepat pada masa yang tertentu dan dia tepat pula. Maksudnya trend dia tepat. Kalau dia kata meningkat, meningkatlah. Maksudnya production buat dengan betul. Pada bulan berapa dia boleh increase dia punya capacity. Kan? Kalau tak tepat, rugilah. Reliable, reliable, meaningful, return and easy to use. Saya suka ambil 3 lah. Contohnya timely, accuracy and return. Benda tu dikeluarkan dengan apa ni? Seperti Stevenson tadi a statement Statement tu dikeluarkan pada apa ni, satu portal yang dipercayai kan. Kalau tak bertulis, tak, maksudnya itu bukan fokus yang baik lah. Okay, reality in forecasting. Okay, focus are seldom perfect. Itu reality kita tahu. Okay. Most forecasting method assume that there is underlying stability in the system. Okay.
Maksudnya dalam sistem ataupun dalam sesuatu negara lah, mesti stabil lah. Dari segi politiknya dia kena stabil. Barulah fokus tu menjadi lah kan. Kalau kata-kata permintaan kereta akan meningkat. Akan meningkat. Bermaksud pada ketika tu tak berlaku political change. Kalau berlaku political change, dia boleh jadi berubah. Kalau dulu kan nak buat apa kereta api laju dari Singapura ke Kuala Lumpur. Bila political change, semua tak jadi. Semua dah hilang, dah tak jadi. Maksudnya tak stable lah tu, satu sistem yang tak stable. Banyak efek tu kan, banyak efek. Sebelum tu boleh jadi dia dah apa ni, ada 1,000 pekerja dah ready dah nak run benda tu, tiba-tiba tak jadi kan. Lepas tu vendor berapa banyak yang apa tu dah prepare nak order komponen, nak order apa material dan sebagainya, tiba-tiba tak jadi. Jadinya benda tu memang satu lah, kata tak stable lah kan. Tak stable. Jadinya forecasting ni benda assume there is underlying stability in the system. Kalau tak stable tak okey. Both product family and aggregated product forecast are more accurate than individual product forecast. Okay. Product family lah. Kalau product family ni kita kata macam elektronik. Kalau electronic parts meningkat, dia meningkat lah. Dia kata sekarang ni waktu apa waktu yang COVID ni, waktu COVID, kita ingat semua company gulung tikar kan. Semua company tutup. Kita ingat sebab apa? Ada kita panggil apa tu? Yang apa? Dia panggil apa? PKP. PKP. Atau MCO tu kan. PKP. Jadi kita anggap, mungkin semua tutup. Tapi tak. Ada company elektronik. Company elektronik dia meningkat pula. Sebab apa? Dia kata penggunaan apa? Maksudnya elektronik sebelum tu dia buat benda-benda lain lah. Macam TV, macam apa kan. Company elektronik dia buat benda-benda lain yang apa? Waktu tu demand lain kan. Tapi waktu pandemik ni dia terus tukar. Ada company yang dia terus tukar dia punya production kepada pengeluaran chips. Banyak pengeluaran chips. Chips. Banyak chips. Tapi saya lupalah ada hari tu apa? Ada expert tu dia ceritakan bahawa pengeluaran chips ni meningkat pada ketika pandemik. Sebab banyak company yang memerlukan chips. Chips untuk apa saya lupalah untuk apa. Tapi salah satu chips yang meningkat ni chips untuk apa? Yang dipanggil apa tu yang duit anu tu kan? Apa? Duit apa yang dipanggil tu? Sekejap, nak batuk pula. Duit apa tu? Kripto yang tu kan. Kata chips untuk mesin tu. Mesin kita panggil mesin adalah mesin yang saham yang jenis tu. Ada permintaan yang tinggi untuk apa? Untuk apa? Chips untuk mesin tu. Tapi banyak lagi lah, maksudnya keperluan chips. Keperluan chips pada ketika sekarang ni. Okay, type of forecast by time horizon. Okay, dia ada short range forecast yang jangka pendeknya, short range. Okay, less than 1 year, 3 months. Okay. Perkara ni kalau forecast yang jenis short range ni, apa dia punya kepentingan dia akan efek kepada job scheduling lah, penjadualan kerja dan juga worker worker assignment.
Maksudnya kita nak bagi pekerja tu arrange dia punya kerja lah, kerja. Apa yang dia katakan less than 1 year ni kan? Kalau kita tengok macam handphone lah kan. Handphone 3 bulan 3 bulan. Kalau dulu 6 bulan lah. Sekarang 3 bulan. Kita tengok dah tukar model dah tukar model. Model dia cepat. Tukar. Tapi kalau kita nak cari yang baru punya model kita ingat nanti model baru kalau handphone dia murah sikit lah. Contoh kalau mula-mula tu 600 mungkin boleh dapat 400 lah kan. Tapi pergi kedai model lama dah tak ada. Dia tak jual lah. Dia tak jual model lama. Model yang baru je yang dia jual. Tapi harga kita tengok sama lagi lah. Sama je Macam tu juga harganya. Mungkin yang lama adalah tapi kita kena cari online lah yang ada. Ianya benda tu mungkin stok dah kurang lah. Medium range forecast. Medium range forecast more than 3 months and up to 3 years. Ni kalau macam kereta lah. Macam kereta atau perangan elektronik elektronik pun tak berubah dengan cepat lah kan. Macam tu lah. Dalam 3 tahun mungkin kita tengok model TV tu berubah sikit lah Dia ada berubah sikit. Sekarang pun orang tak banyak tengok TV TV pun gitu je kita tengok dulu ada TV lengkung TV lengkung. Lepas tu macam tak laku sangat je Handphone lah yang laku sangat ni handphone Okay 3 months up to 3 years kalau kita kata kereta tu sesuai lah yang medium range forecast ni. Ianya dia akan efek kepada sales and production planning. And long range forecast more than 3 years. More than 3 years tengok jenis produk apa yang buat more than 3 years. Maksudnya dia stable je kan. Dia stable je. Contohnya apa yang stable? Kalau sekarang ni permintaan yang meningkat ni macam apa nak cakap tu? Macam solar panel. Solar panel. Kita tengok ada, kalau dulu payah nak cari solar panel, sekarang ni banyak rumah tengok kat atas bumbung dah ada solar panel orang beli solar panel. Tapi solar panel ni tak ubah lah, mana ada model berubah kan. Kalau jenis tu dia tahan lama untuk bertahun-tahun lamanya. Kalau new product, dia efek kepada new product planning. New product planning and facility location. Maksudnya dia tentukan lokasi tu sebab apa? Dia anggap benda tu satu jangka masa yang panjang. Okay, short term versus long term. Medium or long range forecast deal with more comprehensive issue. Satu isu yang besar lah. Kalau medium and long range ni forecast deals with more comprehensive issue. Macam tadilah. Macam nak buat apa kapal terbang pula. Nak buat apa? Tadi? Nak buat kereta api laju kan? Nak buat kereta api laju. Benda tu satu comprehensive issue. Bukan isu yang kecil lah. Kalau dia nak buat tu memang satu jangka masa yang panjang. Tapi Malaysia sekarang dah fokus kepada kereta api kan. Banyak kereta api so, sekarang ni banyak universiti buka kos yang untuk rail kan. Kalau dulu kos rail mana ada, mechanical engineering je yang ada kan. Mechanical engineering, lepas tu aeronautik dengan marine. Biasa 3 je. Dulu tak dengar pun ada untuk rail kan. Rail ni biasa kat India. India yang banyak. Sebab apa? Kereta api India besar. Dia besar-besar macam saya pernah pergi India tapi orang kata besar lah memang kereta api dia besar. Luas lah saiz dia. Tapi Malaysia sekarang pun dah nak fokus kepada kereta api lah kereta api elektrik dah mula banyak. Landasan dia dah besarkan dah nak buat landasan berkembar. Jadi banyak keperluan kepada rail lah. Short term forecast usually employ different methodology than longer term forecasting. Okay. Short term forecast usually employs different methodologies than longer term forecast.
Metodologi ni macam diubah benda-benda yang kecil lah, bukan benda-benda yang besar. Different methodology, dia cuba macam mana nak increasekan production, tapi metodologi tu benda yang kecil, tidak begitu penting sangat lah, tapi dia buat juga. Short term forecast tend to be more accurate than long term forecast. Okey, betul lah. Sebab apa? Dia satu jangka masa yang pendek, macam 3 bulan kan. Dalam tempoh 3 bulan, kalau kita ramalkan tu, okey lah kan. Okey, jadinya dalam forecast ni, kita kaitkan dia dengan product life cycle. Apa yang berlaku pada satu product life cycle, dia ada 4 fasa lah. 4 fasa yang dipanggil introduction, pengenalan. Biasa dalam ni ada R&D lah, R&D for new product. Grow semasa jualan tu sedang laju, grow ni semasa growth ni, semasa sales tu sedang laju. Dan kalau sekarang ni X50 lah laju dia punya tu. Lepas tu kalau waktu tu Honda City dia asalnya macam Proton Saga. Proton Saga tu yang buat bentuk macam tu. Tengok Honda City pun macam tu. Apa nama, Toyota Vios pun macam tu. Semua nak macam ikan apa benda tu kan. Macam makin apa tu, macam makin menurun je tu punya body tu kan. Nak sama je dia punya design. Okey, pada satu ketika nanti sampai pada macam maturity, okey, waktu ni orang dah tak nak beli lah, tak nak beli. Jadi apa yang dia buat, dan ada ketika nanti decline, demand tu dia akan menurun. Okey, ni gambaran lah. Tapi gambaran ni tak berapa tepat sebenarnya. Sebab dia cerita benda lain. Contoh dekat introduction ni dia cerita HD TV. Tiba-tiba dekat grow dia cerita color copier, CD-ROM. Mana kena-mengena? Tak ada kena-mengena. Ni mungkin dia nak cerita pasal barang elektronik lah. Tapi pun kita tak berapa faham. Tapi kalau kita tengok satu benda yang sama, ni kita macam apa ni, macam ikan paus punya bukit, punya badan lah. Jadinya kalau kita cerita benda yang sama lah, kalau kita kata TV lah, color TV. Okey, mula-mula dulu ada kita panggil apa? Dia panggil apa? Plasma TV kan. Plasma TV dia waktu dia intro tu, waktu dia grow sampai dia maturity, kemudian dia decline. Lepas daripada plasma orang fokus kepada LCD TV kan. LCD TV. LCD TV dia lembut sikit. Kalau macam plasma TV dia keras. Dia keras, dia punya kaca tu keras. Tapi kalau kucing cala kan tak ada apa-apa. Kucing cala kan tak ada apa-apa. Tapi tak tahu kenapa dia kata pelanggan tak berapa suka lah. Pada satu ketika plasma TV tu orang tak nak beli sangat. Sebab dia kata cermin tu keras lah, macam tak best. Nampak berkilat, tak best. Jadi orang lebih suka LCD TV. LCD ni nampak lembut. Bila touch tu nampak jari kita ditekan-tekan kan. Nampak macam lembut je. Macam lembut. Tak tahu yang LCD ni nama tahan dia, orang suka. Tapi LCD ni kelemahan dia, kalau kucing cala kan memang habis. Terus habis lah. Kalau siapa boleh kucing memang habis lah. Jadinya contohnya tadi kalau plasma TV, dia dah sampai kepada decline ataupun maturity, waktu tu teknologi yang lain berada pada introduction. Maksudnya teknologi LCD itu meningkat. Waktu di mana kita panggil yang plasma ni decline, waktu itulah new teknologi ataupun new teknologi LCD tu, dia waktu tu dia grow ataupun introduction. Ianya bukit ni sebenarnya dia berkaitan dengan masa lah. Macam bukit dia kat sini, kemudian ada satu bukit baru. Tu lebih tepat lah. Okay. Tapi yang kita kata 4 fasa ni macam introduction Waktu introduction ni waktu ni R&D. R&D maksudnya intro for new product. Waktu ni cost sangat tinggi lah. Cost dia nak keluar, nak intro sesuatu produk tu, new product.
adalah tinggi. Okay, dalam ni ada product design and development critical. Okay. Ni saya tak perlu detail lah. Kita tahu lah ni dekat introduction side, kebanyakannya R&D. Waktu ni cost adalah tinggi. Okay. Waktu grow ni waktu ni sales tengah meningkat lah. Waktu ni company gain the profit. Gain the profit. Waktu ni mungkin tak perlu fikir sangat tentang R&D lagi. Dia dah fokus kepada production. Waktu ni forecasting is critical. Jadi dia forecast tu dia betul-betul penting lah waktu ni. Kalau kata forecast meningkat, dia akan tumpukan lah perkara tu. Tapi kalau dia kata forecast akan berlaku sedikit penurunan waktu ni, marketing bekerja dengan keras supaya profit kita dapat balik kan, dapat increase the profit. And pada satu ketika akan sampai kepada maturity. Kalau kereta dia makan masa nak sampai maturity ni 3 tahun lah atau 2 tahun setengah. 2 tahun setengah aja dah sampai maturity. Waktu maturity ni, waktu tu lah spoiler berkilat keluar, dia punya skirting cantik semua kan, warna-warna. Waktu maturity ni. Sebab apa? Orang dah tak nak beli. Tapi dia cuba juga untuk mengekalkan jualan. Dia kekal. Dia panggil standardization. Standardization maksudnya kereta-kereta yang lain semua full spec kan. Waktu tu dia full spec kan. Benda ni. Okay. Optimize the optimum the capacity. Dia cuba untuk optimumkan. Dia tak nak, kalau boleh tak nak decline. Tapi decline tetap akan berlaku. Sampai satu masa decline tetap akan berlaku. Waktu decline ni dah tak boleh buat apa lah. Maksudnya waktu ni new product akan keluar. New product maksudnya new model dan sebagainya. Little product differentiation. Tak ada benda yang dapat dibuat lagi. Sedikit saja perubahan. They try to minimize the cost lah. Kalau sekarang ni teknologi, company pergi kepada negara-negara yang lain lah. Contoh kan kalau macam kamera kan. Kalau dulu ada kamera kita panggil film kamera tu. Kalau sekarang susah nak cari film kamera susah lagi nak cari. Orang dah pakai yang memory card kan. Memory card. Lepas tu ada handphone lagi kan. Jadinya mungkin kamera tu peminat kamera je yang beli kan. Kamera yang mahal, peminat kamera yang beli. Kalau nak cari kamera filem lagi memang payahlah. Tapi kalau kita pergi mungkin negara yang jiran ke kat mana ke kan, mungkin ada lagi benda tu kita boleh jumpa lagi. Maksudnya company tu dia mungkin kilang yang kat sini yang buat filem tu, dia buat operasi kat tempat lain pula kat negara lain yang masih lagi memerlukan benda tu. Okay, step in forecasting. Okay, step in forecasting. Ni step-step dia lah. Determine purpose of forecast. Apa tujuannya? Establish a time horizon. Adakah untuk short term, medium term or long term forecasting. Select a forecasting technique. Dia nak gunakan jenis apa. Dapatkan data. Gather and analyze the data. Prepare the forecast and monitor the forecast. Okay, forecasting approach dia ada dua teknik yang sangat berbeza, iaitu qualitative and quantitative. Ni yang tak guna data, qualitative ni. Yang quantitative yang guna data. Okay, qualitative ni ada ketika dia penting. Use when situation is weak or uncertain and little data exists. Ni sekarang ni macam tu lah. Macam apa nak cakap tu, vaksin lah kan. Vaksin tu tak ada data. Baru dia test, baru ada ada yang stable, ada yang berlaku pembekuan darah yang orang takut kan. Benda tu. Jadi benda ni tidak pasti lagi lah. Benda yang tak pasti jadinya dia tak boleh kata pakai quantitative method lah, qualitative method je for a new product, betul-betul new bukannya kata new model.
Kalau model dia tukar-tukar tapi kereta sama, tu bukan tu bukan qualitative method. Dia betul-betul new product and new technology yang belum pernah ada. Involve intuition and experience. Okay, dia perlukan satu apa ni, perkara-perkara ni. Okay, kuantitatif adalah benda yang dah sedia ada. Okay, use when situation is stable and historical data exists. And dia memang dah stable dan ada data. Existing product. Kebanyakan case adalah quantitative method. Sikit saja yang qualitative method ni. Quantitative method ni adalah kebanyakan daripada case. Okay, existing product, semua produk lah. Produk yang kita lihat hari ini. Okay, dan current technology. Mungkin teknologi itu berubah dari semasa ke semasa. Involve mathematical technique. Ni ada equation lah. Okay, qualitative method biasanya di apa ni, forecast tu akan apa, akan disebarkan akan disebarkan oleh beberapa cara lah, oleh beberapa cara. Contohnya executive opinion. Maksudnya executive opinion ni adalah orang yang penting lah, kita kata VIP ataupun apa, executive ni orang yang penting lah dalam sesuatu bidang. Kalau bank tu governor lah yang cakap kan, governor. Bukan officer ke manager ke cakap kan, tak ada, tu tak penting. Maksudnya eksekutif ni orang yang penting, yang sangat penting dalam bidang tu. Kalau tentera tu siapa? Kalau tentera ni siapa yang cakap kan? Ketua tentera lah, ketua turus tentera kan yang cakap. Kalau apa sarjan cakap tak okey lah kan. Okay, full opinions of high level executive. Sometimes okay, by statistical method. Okay, maksudnya benda ni di apa, statement ni dikeluarkan ataupun disebarkan oleh seorang yang penting. Seorang penting. Kalau Malaysia apa, ketua polis negara kan, ketua polis negara. Kalau ketua polis Johor okey ke kan? Dia cakap macam power juga. Kalau ketua jelah. Kalau ketua polis daerah tak okey lah. Okay, pull on a high level executive. Kalau executive dalam otomotif, siapa executive dia? Kalau executive mungkin company yang besar lah, baru orang percaya. Okay. Sales force opinion. Estimate from individual salesperson are reviewed and for reasonableness then aggregated. Okay. Ni kalau based on sales review. Kalau sekarang dia buat apa ni, estimates from individual salesperson. Okay, itu kalau company lah. Kalau company dia ada salesperson dia dan memang salesperson tu dah lama kan, memang apa ni, dipercayai lah. And consumer survey, ask the customer. Sekarang ni kaedah survey dah banyak. Kalau dulu kita kena jumpa customer dari rumah ke rumah, lepas tu kena jumpa customer dekat pasar raya kan, dapatkan pendapat customer. Tapi hari ni kebanyakan survey ni online kan. Okay, and Delphi method. Okay, quantitative forecast. Okay, kita ambil masa sikit lagi, sedikit apa, kita lihat forecasting quantitative method. Ini adalah quantitative method approach yang kita kata guna mathematical equation. Yang pertama, naive approach. Okay. Satu kaedah yang paling mudah sekali dipanggil naive approach. Naive ni bahasa Inggeris lah kan, atau bahasa apa kan naive ni. Okay. Kalau bahasa Melayu apa, daif kan. Tapi bukan macam tu. Daif tu dah lain. Tapi macam tu lah asas. Daif ni macam nampak simple je. Kalau pakai baju tu satu baju je kan.
baju macam kaedah lama lah kita kata kaedah lama, kaedah lama native approach. Kaedah yang paling lama sekali. Tapi dia okey Kalau simple moving average. Kalau dalam casting tu kaedah paling lama apa? Yang kita tahulah kalau dalam casting kaedah paling lama adalah sand casting lah kan. Sand casting tuangan pasir. Dia buat apa? Buat satu acuan mold tu daripada pasir bentukkan. Lepas tu bentukkan buatkan dia punya pattern kan. Pattern ukir pattern dia. Ukir pattern. Tak tahu awak dah belajar pernah ukir tak pattern kan? Buat bentuk kemudian tekan ke dalam pasir tu dapatkan bentuk, kemudian tutup dia punya apa kita panggil, dia ada bottom mold dengan upper mold kan. Lepas tu lubangkan dia punya sprue kan, masukkan gate dia semua. Lepas tu panaskan aluminium dan tuang kan. Tu daripada zaman dulu orang buat emas pun guna kaedah tu kan. Guna kaedah yang sama. Jadi benda tu memang lama macam naive approach lah. Dia paling lama sekali. Kemudian simple moving average. Ni simple moving average ni tak tahulah yang macam apa. Yang dalam football tu kan. Dia kira apa tu. Dia nak fokus untuk yang akan datang ni kan. Berapa menang, berapa kalah kan. Simple moving average. Kemudian weighted moving average dia ada pemberat, tapi dia semua based on average. Exponential smoothing, exponential smoothing and trend projection. Trend projection ni kita lihat kepada yang linear lah, linear production. Kalau dia non-linear tu yang macam apa? Fokus untuk, kalau non-linear kan dia pakai lengkungan ataupun pakai bentuk S. Tu yang dia fokus untuk kapal terbang tu. Tapi tak jumpa juga Tapi kita belajar sampai trend projection je lah, maksudnya linear trend linear. Yang ni semua kita panggil sebagai time series model sebab data dia berdasarkan time series. Sebulan ke, 1 tahun ke data tu. Kita lihat sikit saja, mungkin dalam 10 minit awal-awal je macam intro, nanti kita akan buat kiraan yang lebih banyak lah. Quantitative method. What is time series? Set of evenly spaced numerical data. Data tu berada pada julat masa yang sama. Contoh dia kata weekly maksudnya data seminggu. Maksudnya jualan seminggu berapa? Ataupun demand per week demand per week. 100 per week kan. Ataupun sebulan. Maksudnya data tu tetap. Kita panggil interval time. Interval time tu the fixed interval time. Obtained by observing response variable at regular time period. Kalau kita panggil senang lah, fixed interval time. FIT fixed interval time. Forecast based on past value. Forecast based only on past value. Apa ni? Forecast only based on the past value Kita terbalik yang pening apa ni. Assume that factor influence past, present will continue. Maksudnya dia historical data historical data. Example, contohnya ni adalah historical value kan. Tahun 98, 99 dia punya sale dan dia punya fixed interval time. Kat sini masa dia 1 tahun. Maksudnya fokus ni nak buat untuk tahun berapa ni? 2003 lah kalau ikutkan 2003. Sebab apa? This is historical data untuk 5 tahun yang sebelumnya. Naive approach. Naive approach assume demand in next period is the same as demand in most recent period. Maksudnya kalau permintaan sekarang bulan berapa? Sekarang bulan April awal lah, pertengahan April, kita nak demand
yang next period adalah Mei kan? Mei. Maksudnya berapa apa tu nilai sekarang kan? Jadi benda ni dia bergantung kepada produk lah. Kalau kita nak guna native approach untuk handphone, mungkin tak okey pun. Sebab apa? Dia tak akan okey lah kan, sebab dia kata next period is the same as the most recent period. Maksudnya kalau sales handphone pada April adalah 1,000 sebulan, boleh betul ke kalau Mei adalah 1,000 juga sebulan kan? Mungkin tak betul lah kan, mungkin akan berubah sama ada dia turun ataupun meningkat Tapi kalau tengok jenis produk lah, kalau emas boleh jadi kalau contoh harga emas pada April, saya tak tahu sangat lah sekarang punya harga, katalah RM200 per gram, boleh jadi pada Mei pun RM200 juga. Kalau ubah pun sikit lah, RM1 ke benda kan. Kecuali ada cerita baru lah pada bulan Mei nanti emas dia meningkat lagi harga dia. Tapi ni kita boleh guna native approach. Maksudnya teknik yang paling daif sekali. Yang paling apa? Yang paling tak ada teknik lah saya cakap native approach. Teknik tapi dia berkesan dia berkesan. Kalau telur ayam boleh tak kan? Telur ayam. Permintaan telur ayam pada bulan April untuk rakyat Malaysia berapa kan? Ada satu company lah, dia keluarkan 30,000 telur ayam. Mungkin bulan Mei pun 30,000 juga. Sama lah. Sebab apa? Orang nak makan telur juga. Kan? Kecuali orang dah kena sakit gatal-gatal, tak boleh makan telur. Kan? Baru dia permintaan telur kurang lah. Okay? Jadi kita tengok jenis produk lah, apa yang boleh guna native approach ni. Yang betul-betul memang stable je. Harga minyak lah. Harga minyak. Sekarang ni harga minyak berapa? Yang RON95 dia dah sampai kepada ceiling dia RM2.05 kan. Nanti bulan depan pun RM2.05 juga. Tu boleh. Okay. Tapi RON97 tak boleh sebab apa, dia apung. Turun naik kan. It's not native approach. Native approach tak berkesan lah. Okay, example, if May sales were 48, then June sales also 48. This is native approach. Sometimes cost effective and efficient. Betul lah. Contoh kalau kita nak buat untuk emas, okey. Atau untuk telur ayam, okey. Atau untuk minyak, harga minyak okey. Tapi kalau untuk handphone, barang elektronik mungkin tak okey lah. Tapi dia kata sometimes je. Maksudnya tak banyak lah. Dia tak banyak. Kadang-kadang je dia okey. Okay. We sold 250 wheels last week. Sekarang berapa kan? Now next week. Now and next week. We should sell how many? Kan? Kalau native approach 250 juga. Okay, native approach ni simple to use. No cost. Okay. Tak perlu buat analisis pun. Tak payah keluarkan calculator. Sama je. Terus boleh cakap terus. Terus boleh cakap je. Quick and easy to prepare. Ni bukan quick lah. Super quick. Tak fikir panjang lah. Data analysis is non-exist. Tak perlu record pun. Easily understandable. Cannot provide high accuracy. Jarang dia lah, tapi dia kata kadang-kadang kadang-kadang dia accurate. Okay, ni maksudnya yang tadi native approach dan teknik yang seterusnya adalah ni lah, simple moving average. Okay, simple moving average. Maksudnya dia yang ni dia menggunakan average. Saya tunjuk saja sepintas lalu. Nanti seterusnya baru kita pergi ke detail. Okay. Simple moving average ni dia dapatkan average sajalah. Maksudnya dia ambilkan macam demand in previous N divided by N. Dapatkan average saja. Okay.
kata simple moving average. Okay. Contohnya saya pergi sekitar lalu. And then we will study on weighted moving average. Yang ni dia ada pemberat. Kalau masa tu 3 tahun kata 3 bulan ke, maksudnya dia ada weight untuk setiap bulan Ada pemberat untuk bulan ni dan juga demand untuk bulan tersebut, dia total kan, dan divided by total weight. Sebenarnya total weight equal to 1. Yang bawah tu nanti kita tengok detail. Summation dia 1. Tapi sebenarnya bawah ni tak perlu ada lah. Summation of weight multiply with demand. Waste ni bawah dia sama dengan 1. Okey, ni nanti kita akan lihat graf bahawa teknik average adalah tidak begitu berkesan kalau ada perubahan turun naik. Maksudnya ni moving average, weighted average. Yang ni actual kan, actual dia naik, tiba-tiba dia ada turun. Kan berlaku penurunan disebabkan isu lah, sesuatu isu. Tapi kalau buat average, waktu ni dia tak dapat detect. Dia sama je sebab dia pakai average kalau kata bola tu kan, mula-mula menang, tiba-tiba actual kalah kan. Tapi kalau kita pakai average tak dapat. Dia tak maksudnya tak boleh predict lah. Tak okey tak okey kalau guna average. Dia ada advantage and disadvantage lah. Tapi tak sampai macam ni lah kelemahan dia lah, dia tak boleh cannot pick up sudden change. Okay, very well. And we will study also using exponent smoothing. Kita akan lihat formula yang macam ni. Okay. Okay, contoh-contoh saja. Dan kita ada summary lah bahawa kalau guna exponent smoothing tu dia lebih sensitif kepada perubahan. Dan kata actual ni dia ada naik. Dia ada naik, dia punya demand tiba-tiba turun. Tapi kalau forecast gunakan kaedah ni pun dia boleh detect sikit lah. Dia boleh detect lah berbanding dengan average. Okay, we will also study on trend projection. Ni kalau menggunakan linear, macam linear line lah. Maksudnya yang ni mungkin sesuai untuk trend yang sama. Trend yang meningkat ataupun trend yang turun. Kalau turun naik pun tak okey. Maksudnya linear production dia turun naik je lah. Linear kan. Tiba-tiba ada turun, dia tak boleh detect juga. Okay. Ni yang kita akan study lah lebih detail lagi. Okay. Okay, saya rasa sampai sinilah yang untuk hari ini. Mungkin lebih kepada introduction saja kepada forecasting lah. Apa yang kita akan belajar daripada topik forecasting nanti. Jadi nanti kita akan fokus ni lah kiraan semua formula-formula ni perlu faham lah apa maksudnya. Dan yang terutama sekali yang tadi yang saya kata naive approach tu. Naive approach tu nampak simple tapi dia berkesan pada sesuatu ketika. Okey, terima kasihlah untuk kehadiran hari ini. Saya rasa saya tak ambil attendance hari ini saya tak ambil attendance. Saya tahu mungkin ada pelajar yang tak prepare lagi ke. Dan saya pun nak bawa kepada introduction kepada topik ni. Okey, terima kasih. Ada soalan ke? Tak ada, Doktor. Tak ada, okey. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih, Doktor. Selamat pagi. Okey, saya leave call